Bertemu lagi kita pada hari ini dalam rancangan Jangan Tidur Lagi. Dengan ini, saya ingin perkenalkan ahli kumpulan kami, iaitu saya sendiri, Nordiana binti Muhammad. Saya Farah Inani binti Muhammad Muzaffar. Dan saya Siti Rahma Aina binti Zainal Abidin. Jadi, seterusnya saya ingin menceritakan topik dalam subjek tamadun Islam, tamadun Asia, iaitu topik kami adalah peranan Islam dalam tamadun India. Seterusnya, kami ingin menceritakan terdapat 4 objektif dalam kajian kami, iaitu yang pertama adalah kami ingin mengkaji sumber dan rujukan fakta sejarah yang tepat mengenai peranan Islam dalam tamadun India menurut ahli pakar sejarah dunia. Yang kedua, kami ingin mengkaji secara terperinci dan menyeluruh mengenai sejarah tamadun India sebelum, semasa dan selepas kedatangan Islam. Seterusnya, kami juga akan menanyakan pendapat atau pandangan orang-orang awam mengenai peranan Islam dalam tamadun India. Yang terakhir, kami akan mengenal pasti kesan kedatangan Islam dalam tamadun India dari aspek politik dan pentadbiran, keagamaan, ekonomi dan keuangan, sosial dan budaya, seni, bahasa dan kesusasteraan dan pendidikan. jadi itu adalah 4 objektif dalam kajian kami. Seterusnya, tanpa melengahkan masa lagi, kami ingin menceritakan sedikit mengenai topik kami, iaitu tamadun India merupakan panduan dalam pelbagai bentuk budaya sehingga melahirkan variasi dalam perkembangan tamadun kini. Kedatangan kuasa-kuasa Eropah yang dimulakan dengan Portugis pada tahun 1498 telah membuka ruang baru terhadap India. Antara perubahan yang berlaku semenjak kemasukan zaman penjajahan Barat ialah dalam aspek pentadbiran, seni bina, ekonomi, pendidikan, kesusasteraan, keagamaan dan sosial budaya. Agama Islam masih berkembang pesat di negara India pada masa sekarang dan ia juga merupakan agama kedua yang terbesar di India. Antara daerah yang mengandungi agama Islam yang kukuh di India adalah di Assam, Kashmir dan lain-lain. Populasi yang telah menganut agama Islam di negara India telah pun meningkat sebanyak 138 juta pada tahun 2001. Jadi, itu adalah serba sedikit mengenai topik kumpulan kami. Seterusnya, kami ingin menceritakan sedikit mengenai tubual kami, iaitu Hari ini, kami akan menemui seorang pakar iaitu seorang guru di Sekolah Kebahasaan Bukit Naga Klang dan Kami juga akan menemui 3 orang awam yang berbangsa Melayu. Bagi mengulas lebih lanjut mengenai perbincangan kami pada hari ini, kami akan menanyakan beberapa soalan kepada pakar yang telah kami pilih bagi perbincangan kami ini. Soalan yang pertama, soalan dia berkaitan dengan apakah peranan Islam dalam tamadun India. Okey, saya akan jawab secara ringkas untuk mudah fahamlah. Okey. Islam ni dia memainkan peranan yang besar dalam banyak aspek lah. Okey, dari segi pembinaan, okey, daripada sejak abad yang ke-7 Masihi lah. Okey, yang pertama apa dia, iaitu menyatukan pemerintahan di bawah satu kuasa yang berpusat di Delhi, iaitu Kesultanan Delhi abad yang ke-12 Masihi lah. Okey, kemudian melahirkan bahasa Urdu dan juga itu daripada segi bahasa dah, dan juga kemudian daripada segi seni bina, iaitu bangunan Taj Mahal lah, kemudian kota Agra, Kutub Minar, dan mewujudkan pusat-pusat pengajian lah, masjid, pusat-pusat pengajian ilmu tu semua. Kemudian bila Islam tu sampai, dia memperkenalkan sistem kemasyarakatan tanpa kasta, iaitu layanan hak sama rata lah, tidak membeza-bezakan ataupun membanding-bandingkan lah. Contoh kalau yang kaya, yang miskin dilayannya dengan teruk. Jadi bila Islam tu sampai, dia layan hak sama rata manusia ni lah. Kemudian yang kedua, memertabatkan kedudukan wanita. Mungkin pada ketika itu
bila Islam belum sampai, wanita ni ditindas ataupun dilayan dengan tidak sama rata. Makna kata perempuan ni tidak boleh menuntut hak yang sama rata macam lelaki. Itu. Sedangkan dalam Islam ni kedudukan wanita tu tinggi, mulia, dan juga perempuan ni dalam Islam ni dihormatilah. Perempuan ni dilindungi. Okey. Kemudian bila Islam sampai lagi, dia menghapuskan amalan dauri. Amalan dauri ni apa? Amalan dauri ni iaitu hantaran yang diberikan oleh pengantin perempuan kepada pengantin lelaki lah. Jadi antara yang diberikan tu tinggilah. Okey. Kemudian menghapuskan amalan sati. Amalan sati ni macam sekiranya lah si suami isteri si suami itu tadi mati ataupun meninggal, mayatnya akan dibakar. Okey, bila mayat suami itu dibakar, si isteri ni tadi pun akan turut dibakar sama, iaitu dibakar hidup-hidup. Untuk apa dibakar hidup-hidup tu? Supaya sebagai kepercayaan pada ketika itu, sebagai bukti tanda si isteri ni setia pada si suami itu tadi. Dari kefahaman dan pengetahuan Cik Karen Saleha, apakah peranan Islam dalam tamadun India? Bagi saya, peranan Islam dalam tamadun India ada dua benda penting dari segi dari dasar ekonomi dengan dasar kewangan. Mostly orang Islam yang terlibat dalam dasar ekonomi tamadun India. Salah satu benda yang orang Islam terlibat sektor pertanian lah. Pada pendapat anda, adakah peranan Islam memberi impak positif dalam tamadun India? Jika ia, berikan contoh impak positifnya. Pada pendapat saya, ya, peranan Islam memberi impak positif dalam tamadun India. Antaranya ialah banyak masjid, maktab-maktab dan madrasah yang dibina sebagai pusat penyebaran ilmu oleh pemerintah. Selain itu, kemunculan bahasa Urdu pada waktu Kesultanan Islam Delhi, dan bahasa ini adalah hasil daripada percampuran bahasa yang berasaskan Sanskrit, Parsi, Turki dan Arab yang berpindah ke sana di bawah pemerintahan Islam. Terima kasih Cik Nushina kerana memberi pandangan bernas Cik. Seterusnya. Bagi pendapat saya, peranan Islam memberi impak positif dalam tamadun India adalah agama Islam mengajak manusia menyembah Allah yang Maha Esa. Kedua, Islam menganjurkan persamaan taraf antara sesama manusia. Tidak ada kasta lah, seperti apa yang saya sebut sebentar tadi. Dan ketiga, Islam melarang penindasan berlandaskan kaum mahupun jantina. Adakah peranan Islam ni memberi impak positif dalam tamadun India? Jawapannya adalah ya. Kerana apa? Okey, kita tengok kerana kita tengok daripada segi sumbangan Islam tu lah dalam tamadun India tu sendiri, iaitu daripada segi ilmu pengetahuan. Okey, yang pertama sekali, banyak masjid-masjid ataupun maktab-maktab dan madrasah sebagai pusat penyebaran ilmu dibina oleh pemerintah pada ketika itulah. Pemerintah juga menjadi penaung. Penaung ni macam lebih kurang macam pengasas kepada kegiatan intelektual dan juga perkembangan ilmu. Kemudian yang ketiga, pusat tamadun dan intelektual ni wujud di merata tempat seperti di Agra, Delhi, Lahore, Gujarat dan lain-lain lah. Kemudian contoh pemerintah intelek ni ialah Sultan Timur yang membina maktab Samarkand, Sultan Babur yang mengembangkan bahasa Arab, Parsi dan Turki, Sultan Humayun yang mengembangkan ilmu astronomi dan geografi. Beliau juga mendirikan perpustakaan lah. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah puncak keagungan ilmu berlaku pada masa Sultan Shah Jihan yang mendirikan maktab pengajian tinggi bertaraf universiti lah, seperti Imperial College dan juga Darul Baqarah College. Okey, pada sebelum Islam tu sampai,
pemerintah pada ketika itu digelar ataupun dipanggil sebagai maharaja. Tapi bila Islam tu dah sampai, maharaja itu digantikan dengan gelaran sultan lah. Macam sultan-sultan yang sultan yang membina seni bina tu lah, Sultan Shah Jihan lah. Okey. Itu bagi menjawab lah soalan yang kedua. Okey, Encik Nisrina, soalan terakhir kami pada hari ini. Apakah antara cabaran atau halangan dalam memartabatkan Islam untuk membentuk tamadun India? Okey, berdasarkan apa yang saya tahu, antara cabaran atau halangan dalam mempertabatkan Islam untuk membentuk tamadun India adalah pada sejarah awal kedatangan Islam ke India. Hal ini adalah pada ketika itu berlaku serangan dan peperangan bagi memartabatkan agama Islam dan menyampaikan dakwah ke India. Itu je yang saya tahu. Okey. Okey, terima kasih Encik Nisrina di atas pandangan anda. Dan terima kasih juga kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Terima kasih banyak. Tak ada masalah. Untuk menjawab soalan yang ketiga ialah berkenaan dengan cabaran atau halangan dalam memertabatkan Islam untuk membentuk tamadun di India itulah. Okey. Yang pertama sekali, di antara cabaran dalam memertabatkan Islam ialah untuk membentuk tamadun India ialah daripada segi aspek keagamaan. Seperti yang umum sedia tahu, agama rasmi tamadun India pada ketika itu sebelum kedatangan Islam adalah Hindu-Buddha. Jadinya pemerintahan di India ni harus menjadi contoh yang tauladan yang baik supaya dapat diikuti oleh masyarakat yang lain dalam usaha bersama-sama untuk mendalami Islam. Itu yang pertamalah. Kemudian yang kedua, orang Hindu sendiri menerima kedatangan Islam itu disebabkan diorang ada di kalangan diorang sendiri nak menentang, menentang beberapa amalan dalam masyarakat Hindu, seperti ketidaksamaan sosial dan juga penyembahan patung-patung serta amalan songsang yang lain lah. Makna kata dalam mereka dalam pada ketika itu, mereka sendiri ada yang tak bersetuju lah dengan amalan-amalan yang dibawa oleh ataupun ajaran yang dibawa oleh nenek moyang diorang. Kemudian yang ketiga adalah faktor lain adalah disebabkan faktor kemiskinan. Penindasan dan juga penghinaan juga menjadi salah satu punca tamadun India ni menerima dan juga perkembangan Islam ni. Manakala salah satu yang macam saya katakan dalam jawapan yang pertama, iaitu tekanan sistem kasta sendirilah. Tekanan sistem kasta sendiri yang itu membezakan golongan-golongan yang tertentu lah, macam golongan bijak pandai, kaya, miskin, itu semualah. Saya itu menjadi salah satu punca orang tamadun India pada ketika itu menerima Islam dengan secara meluas. Itu sajalah untuk jawapan bagi soalan yang ketiga. Okey, terima kasih. Sedikit semubual yang telah kami lakukan. Jadi antara rumusan yang kami dapat simpulkan dari kajian ini adalah tamadun India mempunyai keunikan kesinambungan budaya dan ianya masih diterima pakai oleh masyarakat hingga ke hari ini. Dan kami juga dapat belajar banyak mengenai tajuk ini dan kami dapat menimba ilmu pengetahuan mengenai sejarah Islam dan tamadun India. Kemunculan dan kejatuhan sesuatu tamadun mempunyai sebab yang tersendiri dan ia telah menjadi tugas kita sebagai generasi sekarang untuk mengambil pengajaran bagi menjaga ketamadunan negara dan agama kita. Okey, akhir sekali, tamadun India merupakan panduan sebagai bentuk budaya hingga melahirkan variasi dalam perkembangan tamadun ini.